Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Salam dan selawat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast yang pertama, podcast sulung Sidang Kalam dengan tema antara dua pelampauan. So di dalam podcast ini insya-Allah kami akan bukan saja bicara tentang satu perkara tetapi tiga, iaitu pelampauan belah kanan, pelampauan belah kiri dan apakah yang dipanggil sebagai al-wasat ataupun bilangan wasatiyah, insya-Allah. Dan pendekatan yang kami gunakan insya-Allah di dalam episod-episod yang mula ini dan akan datang adalah kami cuba sedaya upaya untuk menggunakan metodologi memujuk, insya-Allah, ya. Bukan untuk menyerang, bukan untuk mengkritik, bukan untuk bergaduh, tetapi ini yang kami yakin dan kami rasakan sebagai benar, dan kami menjemput sahabat-sahabat kami, masyarakat Islam daripada aliran-aliran yang berbeza untuk mendengar, paling tidak pun consider our point of view, dan kita berdialog, insya-Allah. Kemudiannya kita ada guest ataupun tetamu yang special pada malam ini. Saya akan minta dia perkenalkan diri dia selepas ini, insya-Allah. Hayyakumullah. Amin, insya-Allah. Dan podcast ini kita insya-Allah akan bagi kepada dua bahagian, ya. Episod ini akan dibahagikan kepada dua bahagian. Kita akan rilis bahagian yang pertama, insya-Allah, dan bahagian yang kedua tidak lama lah daripada bahagian yang pertama itu, insya-Allah. Jadi pada malam ini, pada episod yang pertama ini, kita akan bersama dengan, bahasanya tu mungkin agak kasar bagi sebahagian pihak, tetapi saya yakin itulah hakikatnya, ya. Bekas pengikut aliran Wahabiyah, ya, boleh kita kata begitu, bekas pengikut aliran Wahabiyah yang akan berkongsi pengalaman, bahkan pengalaman beliau melalui perjalanan ataupun proses radikalisme dan kemudiannya kembali kepada jalan al-wasat. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan Ustaz Al-Fadhil Muhammad Adam Iman. Hayyakumullah wa iyyakum. Hayyakumullah. Selamat datang, Ustaz. Selamat datang juga. Terima kasih kerana sudi menerima kami sebagai tetamu. Alhamdulillah. Podcast Sidang Kalam, insya-Allah. Ini bukan pertemuan kita yang pertama, Ustaz, kali ketiga tak silap. Alhamdulillah. Dan kalau saya ingat dalam pertemuan kita yang kedua, yang sebelum ini, Ustaz sudah bersedia untuk membuka semuanya, insya-Allah. Membuka pekong di dada. Membuka pekong di dada dan membongkar, ya. Membongkar. Dan insya-Allah kita doa Ustaz dan saya, insya-Allah, amin. Amin. Diberikan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita buat benda ni bukan kerana nak melampiaskan apa-apa kemarahan, betul, ataupun dendam ataupun kebencian, tetapi ingin berkongsi pengalaman, insya-Allah, supaya yang silap itu tidak diulangi, betul, dan yang baik itu dapat dipelajari, insya-Allah. Baik, Ustaz Adam. Mungkin Ustaz Adam boleh berkongsi sedikit, sebab ada orang tanya latar belakang pendidikan ni. Ada orang macam mempersoalkan. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan latar belakang pendidikan Ustaz dan kaitan latar belakang pendidikan itu dengan pengenalan kepada aliran Wahabiyah ini. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nurus dan juga pihak Sidang Kalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita bersama, amin rabbal alamin. Amin. Ini adalah podcast kali pertama dan saya innahu la syaraful li, menjadi kemuliaan buat diri saya lah untuk menjadi guest yang pertama bagi podcast Sidang Kalam yang telah lama meletup kebabung di tanah Malaya ini. Sejak saya berada di DQ lagi, maksudnya saya tengok video Sidang Kalam waktu debat pasal batiniyah, diskusi pasal batiniyah, maksudnya ya, ada orang kata ahli bid'ah tu kan? Ada orang pernah tahzir kan? Siapa agaknya orang? Okey. Kita lah tahzir. Kita lah waktu tu tahzir kan. Allahu Akbar. So soalan pertama Ustaz lah tentang latar belakang pendidikan.
Saya kama araftum, maksudnya macam yang semua nampak, saya orang yang muda lagi, maksudnya muka je nampak macam banyak apa tu, banyak berbulu sebagai orang kata tua sebelum usia, tapi saya hanyalah orang biasa yang dahulu saya asal daripada Johor. Dan ustaz berasal dari Singapura. Saya adalah alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya Putrajaya, proudly Putra. And then saya pernah menyambung pelajaran peringkat diploma di Darul Quran Jakim dalam syu'bah hadis, dalam diploma Quran Tahfiz wal Qiraat di Darul Quran Jakim lah. And then saya pernah belajar di situ. Dan kemudian saya terus bekerja pada tahun 2021. Saya terus bekerja di beberapa tahfiz yang saya dihantar oleh Al-Fadhil Ustaz Yunus waktu itu, antara orang yang kuat di Yayasan Ta'lim Baitur Rahmah, yang mempunyai jasa yang besar pada diri saya pada permulaan kerjaya saya. Barakallahu fi. Ya, itu saja. Tak ada apa-apa yang begitu menarik tentang latar belakang pendidikan. Kalau mereka nak pertikaikan tentang latar belakang pendidikan, kita katakan ma bika wal satu sijil atau satu kertas. Lihat pada hujjah wal burhan, dalil. Itulah yang lebih benar untuk kita bertandingkan ataupun kita bentangkan. Itu sahaja yang valid pun dalam peribahasa ilmiah, tak valid apapun kita punya kelulusan, tanpa menafikan kepentingan lah. Macam itulah. Ketika Ustaz masih belajar latar belakang pendidikan yang Ustaz ceritakan tadi tu, pada waktu tu nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tu adalah sudah didengari dan sudah dikenali sebagai tokoh atau macam mana? Amat sudah didengari dan dikenali. Amat. Nama dia memang saya perasan berdasarkan pengamatan saya. Dia mulai muncul dan lebih popular sejak mula abad ke-21 inilah, mula tahun 2000. Sebelum-sebelum ni ini di Johor, Ustaz? Di Johor, waktu ni di Johor. Dan penyebaran pengajaran Wahabi dan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mulai masyhur sudah lama bertapak di Malaysia, namun orang-orangnya, orang-orang yang individu-individu yang bertanggungjawab menyebarkannya pun sudah mulai aktif menulis buku-buku, membela metodologi beliau, membela perjuangan beliau, membela apa yang beliau bawa, ajaran beliau. So sejak tahun 2007 misalnya saya didedahkan dengan satu buku tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terbitan Jahar Besar, dan Manhaj Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, terbitan Jahar Besar di Johor. Yang mana buku ini diajarkan di kuliah-kuliah di rumah-rumah oleh sebahagian ikhwah Salafi Wahabi ini, okey, dengan kerjasama beberapa ikhwah daripada Muhammadiyah, sama ada Muhammadiyah di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di Indonesia. Jadi mereka ni ada kaitan dengan kaum muda dan sebagainya. So dia adalah satu yang dah lama, tetapi ramai orang tidak mengetahui dan hanya mengetahuinya sekadar sathi, maksudnya on surface sahaja. Kalau saya boleh cakap lebih jelas lagi, ni recording kan, saya boleh cakap lebih jelas lagi kan. Sebenarnya kemasukan Syekh Muhammad Wahab ni dinormalisasi oleh kelompok-kelompok haraki. Haraki. Kelompok-kelompok haraki yang mana mereka ini adalah counter kepada tradisionalis. Umum kita tahu kaum muda dan kaum tua ada konflik yang kita tidak perlu rungkaikan di sini. Itu sejarahnya yang lama. Akan tetapi kaum muda dia lebih mesra kepada satu idea of reformation, satu idea tajdid kita panggil kan. Kita biasa dengar perkataan tajdid. Dan perkataan tajdid inilah yang merupakan satu kalimat yang dianggap oleh ramai pihak
yang mana Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bawa perkara itu. So kaum muda dengan aspirasi tajdiid berpisah tiada. Ya. So dia dengan Muhammad bin Abdul Wahab agak mesra. Jadi yang membawa masuk nama Muhammad bin Abdul Wahab, memesrakan dia, meneutralkan dia dalam kalangan masyarakat adalah kelompok-kelompok haraki yang mana mereka ini belajar di Al-Azhar zaman dahulu dan membawa fahaman Ikhwanul Muslimin. Tapi ketika itu masih belum jelas. Hinggalah pujian Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala dan Syekh Wahab Az-Zuhaili yang kita tahu pujiannya kepada Syekh Wahab secara umum, yang mana menjadi hujah evergreen sampai sekarang. Hujah umum sampai sekarang. Dan juga khususnya kelompok-kelompok harakiyun yang merupakan lulusan dan graduan universiti di Arab Saudi lah. Of course, kita menyaksikan gelombang yang amat dahsyat apabila keluaran-keluaran universiti-universiti di Madinah misalnya, di Riyadh misalnya, menduduki gelombang arus perdana pendidikan, politik. So mereka membawa keterbukaan itu. Ada sudut positif, tetapi antara keterbukaan itu adanya satu sudut ajaran-ajaran dan nama Syekh Muhammad Abdul Wahab diketengahkan dan dineutralkan dan diwangikan, diharumkan dalam masyarakat, dicairkan dalam kalangan masyarakat. Dan dalam keadaan hakikat berkenaan sebenarnya tidak didedahkan, tidak dibacakan. Jadi sejak saya kecil lagi, saya daripada umur 7 tahun saya terlibat dengan didikan seperti itu. Saya ingat lagi saya diajar sifat solat Nabi oleh Syekh Al-Albani 7 tahun rahimahullah ta'ala sejak umur 7 tahun. Mengamalkan sifat solat Nabi, dan sejak daripada umur 7 tahun tu lagi saya dah dicorakkan, bukan saya dicorakkan, saya sendiri memilih corak tersebut. Umur 7 tahun. Maksudnya keluarga kita masya-Allah orang yang, keluarga kita keluarga biasa, orang yang mencari agama. So bila dia nampak wah ini illuminating, fascinating, maksudnya dalil kena ada, dalil hadis kena kuat, hadis kena sahih, siapa tak suka? Betul. Semua suka. Kan? So dengan pintu-pintu seperti ini mereka masuk ke dalam kalangan umat lah. Tapi ada orang dia lebih tertarik kepada ini tradisi turun temurun, ini tok nenek moyang kita dah kata lama. Tapi entah lebih tertarik kepada dalil, hujah. Hujah. Nas, Quran. Bagi saya Ustaz, tu trend baharu lah, trend baharu ke masyarakat modernism kita. Sebab masyarakat jarang dengar, tak pernah dengar sebelum ni. Ya, tak pernah dengar sebelum ni, dan khalif ta'raf, maksudnya awak menyelisihi, awak dikenali. Tapi slogan itu pun tak bermasalah sebenarnya kan Ustaz? Apabila kita nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kan? Tak ada masalah. Slogan itu bizat tak ada masalah. Tak ada masalah. So, bila dah mendedahkan, bila dah diajar dengan sifat solat Nabi, keluarga kita adalah orang yang mencari agama. So, bila dia jumpa dengan satu ajaran ni yang mana mengajar peri pentingnya menekankan hadis yang sahih, maka mereka teruja lah. Mereka teruja dan mereka nampak satu buku yang mana dikatakan dalam buku itu, dalam ajaran ni semua sahih belaka. So pastilah mereka akan praktikkan itu pada diri mereka dan anak-anak mereka. Mesti kita akan ajak orang kita sayang. So saya adalah antara orang yang terdidik dengan benda tu, sifat solat Nabi, dan seawal umur 7-6 tahun saya memang melaksanakan sifat solat Nabi, dan memang budaya kontradik dengan guru-guru di sekolah rendah agama tu memang diajar. Memang kita letak tangan dekat dada kan dulu, saya solat Nabi qabut dekat dada. Ada orang dekat sekolah, ingat lagi sekolah rendah agama Bersepadu Johor Bahru. Johor, masya-Allah, dia punya Asy'ariyah memang kuat kan, Johor. Kan? So guru-gurunya pun menegur, dan kita dinasihati oleh orang-orang, maksudnya ditaujih oleh orang-orang yang daripada geng-geng sunnah ni, macam tak kisah, biarkan dia, tegur di atas sunnah. So, adat itu tak perlu dilayan. Maksudnya tegur di atas sunnah, biar je, cakap je, counter sahaja, conference sahaja. Kan, so sejak umur 7, 8 tahun, 9 tahun. Dan saya pernah cerita ke Ustaz kan, maksudnya saya masuk pertandingan azan umur 8 ke 7 tahun. Biasanya azan, sebelum azan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tradisi kita lah. Tradisi kita. Saya tak buat. Oleh kerana saya tak buat tu, saya dapat nombor 2. Oh, yang buat tu dapat nombor 1. So bila atuk saya ke abah saya tanya, kenapa dapat nombor 2 sedangkan ni lagi sedap? Maksudnya saya lagi ada tarannum daripada dia. Lagi ada tarannum, lagi berlagu. Dia kata sebab tak ada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Bila tanya saya waktu umur 8 ke 7 tahun, ni ayah saya sendiri cerita. Kenapa tak buat?
saya waktu umur 8 kata itu bid'ah, dia kata macam tu. So memang daripada awal kami dididik dengan karya Syekh Al-Albani dalam salat dan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mana menekankan pemahaman tauhid 3 serangkai, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita tahulah kan, ajaran what we call so Wahabi, Taimi, Salafi, Athari, seperti itu with whole package. Whole package macam tu. So memang sejak daripada peringkat rendah lah. So maksudnya dari segi akidah pun sudah ke situ, dari segi fiqh pun sudah ke situ. Betul. Dan lebih lagi khusus yang dimaksudkan adalah waktu peringkat awal ni kita tahu akidah sahaja tentang kita tak boleh sembah selain Allah. Itu memanglah semua orang tahu. Maksudnya kita kena skeptik dengan amalan-amalan kubur ni. Kita kena skeptik dengan amalan-amalan Maulidur Rasul sebagai contoh. Typical Salafi. Typical Salafi. So bibit radikalism itu belum ada pada awal lah. Belum ada pada 7-8 tahun tu, belum ada. Kalau anda nak tanya berkenaan dengan sisi tasawuf ataupun tazkiyah, ada tak ditekankan? Secara spesifiknya perkataan tasawuf tidak ada dalam tazkiyah. Tazkiyah maybe ada, cumanya pada ketika itu saya ingat lagi komuniti Muhammadiyah di Johor. Ini saya bukan hanya mengkhaskan pada umur 8 tahun, 7 tahun Ustaz. Ini dalam pendidikan entah ni. Pendidikan dalam Salafi Wahabi ni penekanan kepada tasawuf tazkiyah ataupun tazkiyah lah. Ada. Memang ada. Dengan majoritinya dengan pembacaan buku-buku Ibn Al-Qayyim. Misalnya ketika saya umur 11 dan 12 tahun, komuniti Muhammadiyah di Johor Bahru ada buat pembacaan buku Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan, buku yang menceritakan tentang penyakit-penyakit hati yang dikarang oleh Ibn Al-Qayyim. Kemudian dan saya membesar dengan komuniti-komuniti Salafi Sunnah yang ada juga kuliah mereka membahaskan buku-buku Ibn Al-Qayyim, Ibn Taymiyah dalam penyucian hati. So jenis penyucian hati dalam kalangan Salafi yang maksudnya baca into the Turath Taimi Ibn Qayyim ada. Tetapi dalam kalangan masyarakat Sunnah yang umum yang tak membaca buku-buku Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, mereka akan cenderung untuk tak ambil tahu benda tu, tak belajar. Dan kalau kita bagi tahu Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin pada bahas istilah-istilah sufi tasawuf macam Ibn Ajibah, macam Ibn Athaillah Syarah, diorang pun akan we don't know that, kita tak tahu benda tu. Bahkan Ibn Qayyim ada cerita tentang kusyufat Ibn Taymiyah. Kusyufat, kasyaf-kasyaf Ibn Taymiyah, karamah dia, dan so on, perkara-perkara yang pelik dan ajaib yang mana dipandang pelik oleh orang-orang sunnah sekarang. Baik. So kita kembali Ustaz kepada pendidikan inta, mengenali Muhammad bin Abdul Wahab ni. Pada awal-awal tu nama dia tu belumlah keluar lagi. Belum. Bila tu Ustaz rasanya pertama kali, dan buku-buku dia tu bila yang Ustaz jumpa buat pertama kali? Buku-buku dia saya secara baca betul-betul pertama kali. Mula-mula hanya dengar nama. Baca betul pertama kali adalah ketika berumur 12 dan 13 tahun. Buku yang pertama sekali saya baca adalah of course Al-Usul Al-Thalathah. Mungkin ada orang tanya 12-13 tahun waktu tu anda faham macam mana Syekh? Saya baca terjemahan bahasa Indonesia, and then kita akan gandingkan dengan teks bahasa Arab, dan macam itulah saya belajar bahasa Arab. Masya-Allah. Itu adalah buku yang pertama saya baca, beserta penjelasan daripada ilmuwan-ilmuwan Salafi di tanah air lah. Yang mana kita tahu mana nak cari benda tu kan. So mereka ni bertaraf tokoh kan? Ya, bertaraf tokoh. Dan mereka ini Masya-Allah mensyarahkan buku-buku itu. Sebab tu kalau orang kata Wahabi tak ada kat Malaysia, itu satu benda yang denial, yang menghina mereka sendiri. Ya, betul. Menghina. This is my legacy. Ini adalah perjuangan saya. Why you not tak sedar benda ni? Betul kan? So mereka aktif memperjuangkannya. Mereka aktif mensyarahkan buku-bukunya. The highest peak kemuncak adalah pada tahun 2012, 2013, 2014. Mereka ada markas, mereka ada tempat yang kita tahu.
So mereka siarkan, mereka rakam, mereka siarkan di laman sosial, di YouTube, ada Buku-buku channel. induknya buku-buku Muhammad Abdul Wahab lah. Ya, buku Muhammad Abdul Wahab. Dan seperti mana kita tahu, ada tokoh-tokoh yang melantang daripada dahulu di arus perdana Malaysia yang mempromosikan dan menetralkan Muhammad Abdul Wahab dan karya-karya dia. Dan saya adalah antara orang yang mendulang manfaat daripada tokoh-tokoh tersebut secara online, secara penulisan, dan kita gandingkan dia dengan waktu tu umur 13 saya dah berjinak-jinak mula dengar syarahan-syarahan daripada ulama Timur Tengah. Umur berapa? 13. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Daripada Syekh Salih Fauzan, daripada Syekh Ibn Uthaymin, kaset-kaset Syekh Ibn Uthaymin, Syaritah dia yang dirakamkan di YouTube, Bin Baz, Ibn Uthaymin, Syekh Salih Fauzan, Syekh bin Jibrin. So, giant Salafi, konservatif Salafi ni adalah benda yang ketika umur 13, 12, saya lazimi dia punya rakaman. Kita tengok Nur al-Dar, kita tengok fatwa Al-Haram. Semua fatwa-fatwa tersebut menjawab persoalan-persoalan yang tengah hangat dan panas ketika itu. Hangat dan panas waktu zaman-zaman Al-Ahkam, Al-Fikrah.net. Waktu tu orang masih bergaduh lagi pasal Salafi, Wahabi. Hantar terus ke induknya Kita sebab ada komuniti-komuniti yang alhamdulillah saya bersyukur, saya friend dengan mula-mula kat Facebook lah, semua pembacaan di Facebook. Saya friend dengan orang yang ajak kepada pembacaan premier kepada tokoh Salafi konservatif sekarang, modern Wahhabism itu sendiri. So tokoh-tokoh moden lah, tokoh-tokoh moden Wahhabi. Wa ala ra'sihim Syekh Salih Fauzan. Okey. Samahatul Walid, Syekh Salih Fauzan. So kita hormat dia sebagai seorang seorang senior, orang yang tua dalam Islam. Kan cumanya tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah hujah lebih tinggi daripada sesiapa pun, bahkan daripada kita sendiri pun. So pada ketika itu juga saya terkesan dengan aliran Ikhwan Muslimin. Terkesan dengan adik-adik Ikhwan Muslimin. Pada ketika itu antara yang paling famous adalah isu revolusi Taurah di Mesir, yang menumbangkan Hosni Mubarak. Umur time tu? Umur itu 12-13 tahun. So ketika itu pengamatan politik saya lebih kepada Timur Tengah lah, sebab kita para pemuda ni dia membuat-buat semangat Islam dia sebenarnya. Awak kena sedar benda tu. Dia membuat-buat semangat Islam ibarat air yang mengalir deras. Kalau kita tak halakan ke arah yang betul, memang terorisme akan terlahir daripada generasi-generasi seperti ini. So saya membaca buku Muhammad Abdul Wahab itu ketika umur 11, 12, 13, Al-Usul As-Salasah, dan antara yang mula juga adalah Al-Qawaidul Arba', Kashfus Syubhat. Ini tiga yang induk. Ini bukan cut and paste Ya. Bukan Google cut and paste kan? Bukan. Ni memang belajar baca. Memang baca. Dan waktu tu memang dah ada tokoh-tokoh yang syarah benda tu. Maksud dia faham konteks. Ya, memang ada tokoh yang faham yang syarah benda itu. Tetapi mungkin orang bertanya lah, kenapa pilih radikalisme juga waktu tu kan? Maksudnya kita faham benda, tapi kenapa pilih radikalisme? Kenapa tak nak bersama tafsiran modern Wahhabism yang lebih cair ketika itu, yang dah taat kepada pemerintah. Kalau anda boleh minta ni kita tangguhkan dulu. Boleh. Kita sambung yang tadi dulu, nanti kita masuk ke sini. Silakan. Kemudian Ustaz, anda pernah dengar bahawa anda pernah dipanggil oleh Bukit Aman untuk penyelidikan lah, berkenaan dengan possible ties dengan gerakan-gerakan radikalisme di tempat-tempat tertentu dalam dunia ni. Jadi kalau Ustaz boleh berkongsi dengan kami apa yang buat Bukit Aman call you dan apa yang berlaku selepas itu. So ramai orang kata kena tangkap. Sebenarnya bukan kena tangkap pun sebenarnya. Maksudnya di soalan siasat dan diselidik lah. Pada tahun 2018, pasca saya berdebat dengan Benz Ali, nama saya mula naiklah waktu tu. Sebab kita waktu tu buat kecoh. Dan apa buat kecoh pasal apa? Buat kecoh, menyebarkan fahaman Salafi Wahabi lah ketika itu kan. Dan ditambah lagi dengan memukan geng-geng liberalisme yang memang liberalis ni dia bukan kisah apa, you Asy'ari ke, you Salafi ke, you bawa agenda Islam, you
memang I akan attack je lah. Ya. Kan? So ketika itu pula berlaku tragedi tembakan pengganas teroris di Christchurch. Pengganas orang putih lah di Christchurch. So saya pada ketika itu buat satu kenyataan di semua media sosial. Ini korang cerdiknya waktu tu. Maksudnya kebodohan ketika itu. Maksudnya bukan di satu platform sahaja. Di Facebook buat, di Twitter buat, di... Itulah air deras, itulah air deras. Betul, air yang deras itu yang kita katakan. So, saya katakan, semua yang berlaku mereka ini, dikala masyarakat dunia menunjukkan simpati, majoriti dunia menunjukkan simpati, solidariti lawan kepada pengganas tanpa mengira apa agama atau aliran, saya buat satu kenyataan yang kontra dengan orang. Saya kata, you yang kena mangsa-mangsa semua ni semua adalah salah you. Sebab you semua duduk di negara kafir. Okey. Sebab dalam kejadian tu mangsanya orang Islam. Ya, maksudnya orang Islam di masjid kan? Ya. Di masjid. So you duduk di negara kafir, and then awak kena serangan tersebut. Awak duduk di negara itu sendiri mendedahkan diri awak kepada serangan daripada orang-orang kufar. Saya kata macam tu. Sewajarnya awak pindah ke negara Islam. Ini isu wala' wal bara' lah ni. Ya, isu wala' wal bara' yang kita akan sentuh nanti tentang prinsip-prinsip Syekh Muhammad Wahab. So isu hijrah tersebut yang saya tekankan, iaitu berdiri di atas konsep you are in the harbi state. Ya. Harbi state. Awak need to move. Awak kena berhijrah ke negara Islam. Waktu tu kita cover lah hijrah kat negara-negara Islam mana-mana pun. Kita kan Malaysia ke mana ke, Saudi ke apa ke. Tapi kita amat tahu bahawasanya idea seperti ini mesranya diadapt oleh orang yang memandang semua negara atas muka bumi kufur kecuali negara dia. Negara yang didirikan oleh dia punya ketua, iaitu Al-Qaeda, ISIS. Hanya mereka yang adapt benda tu. Yang mana para ulama, majoriti ulama dan fuqaha tak adapt benda tu. Kan? Idea awak kena hijrah, awak kena pindah daripada negara tu pergi ke negara ni, kan? So kerana itulah saya dikecam di semua media sosial, Syakap Keli pun berkantam, semua media sosial yang menyebarkan gosip-gosip waktu tu, screenshot saya dan screenshot post saya dan hentam saya. Kemudian mereka ambil gambar ketika saya debat dengan Ben Zali tu. Saya ada bawa buku Ben Zali yang mana depan dia tu dia punya muka surat depan tu macam lambang Allah, Rasul Muhammad. Okey. So lambang tu mesra dengan bendera ISIS lah. So bila saya, itu sebenarnya buku Ben Zali. Buku Ben Zali, agama dan hegemoni negara. Tapi orang kaitkan dengan... tapi so saya buka buku tu, saya nak minta sign dia sebenarnya. So orang ambil gambar, saya pun, dia orang kata, oh nampak ni, bawa debat orang pun bawa buku ISIS. So saya macam, the damage has done. So awak pun cakap benda yang ada baru perkara seperti itu. So jangan salahkan orang nampak gambar ni, orang tak fikir awak cakap macam tu memang berkait. So fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan kecuali diri sendirilah. Fikir itu. So itulah sebabnya saya dipanggil oleh bahagian counter-terrorism ketika itu, PDRM, dan dikaitkan juga dengan beberapa tokoh yang mana buat posting khas berkenaan saya, mengaitkan saya dengan posting-posting saya sebelum ni yang post solidariti kepada Abu Bakar Ba'asyir. Waktu tu post solidariti kepada Abu Bakar Ba'asyir dan memberi macam menampakkan sokongan kepada Ayman Az-Zawahiri dan legasi Osama bin Laden kepada Al-Qaeda, menampakkan sokongan. Dan kemudiannya saya dipanggil di soal selidik, di siasat, dan alhamdulillah waktu tu masih lagi keluar dalam keadaan seorang yang cair setelah dinasihati, tapi masih lagi seorang yang Wahabi. Masih lagi. Saya ditanya, wala' wal bara' ni keganasan, Muhammad Abdul Wahab ni keganasan, tapi saya ingat lagi. So nama Syekh Muhammad Abdul Wahab tu keluar lah juga. Dalam soal selidik itu saya masih lagi memandang baik kepada Muhammad Abdul Wahab. Sebab tu kata kalau saya kerana maksudnya takutkan keduniaan, maksudnya takutkan waktu itulah saya berubah. Betul, buat podcast macam ni. Ya, buat podcast macam ni. Sebab waktu tu saya ditanya oleh Dr. Ahmad Al-Muhammadi,
kan, bahagian counterterrorism malah disemak oleh Datuk Ayub Khan ketika itu. Maksudnya kalau saya betul-betul takutkan, maksudnya nakkan authority, nak bermain politik, ketika itulah. Tapi after that, 3 tahun selepas tu, I'm still a Wahabi. Saya still lagi mengajar kita kata Syekh Muhammad Wahab. Baik. Saya still lagi. Baik, Ustaz, umur yang begitu muda, sampai ke tahap itu, mesti ada batu-bata asasnya. Mesti ada perkara-perkara yang menyiapkan jalan, kesediaan minda entah, supaya boleh terima idea-idea macam ni. Jadi kalau Ustaz Adam boleh ceritakan, apakah ajaran-ajaran asasi yang kita boleh kata berpunca daripada ajaran Wahabiah ini, yang memudahkan entah untuk sampai ke tahap yang anda sebut tadi tu. Okey. So, ini masuk ke dalam core perbahasan kita. Okay. Yeah. Dia kembali kepada apakah perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab diringkaskan kepada beberapa perjuangan. Yang pertama, tauhid. Yeah. Bila kita kata macam ni, memperjuangkan tauhid, oh baguslah memperjuangkan tauhid. Mu'tazilah pun prinsip dia tauhid wal adalah. Betul. Tauhid wal adalah. So, jangan tertipu dengan al-ibarat wal musammayat dengan jenama. Tapi lihatlah kepada haqiqah wal ma'ani. Hakikat dan intipati, isi kepada apa yang dia nak cuba bawa sebenarnya, dan praktikal. Tak boleh literal lah. Ya, tak boleh literal lah. Ni pun satu isu. Literal, tak boleh literal. So, yang pertama sekali adalah tauhid. Tapi pemahaman tauhid yang dibawa adalah yang muskil, yang membawa kepada ekstremisme dan pengkafiran, adalah pembahagian tauhid kepada rububiyah dan uluhiyah. Okey, kalau dia berhenti setakat itu, mungkin, atau penjelasan umum-umum sekadar seperti itu, mungkin bukan tak ada mudaratnya kurang sedikit. Okay. Akan Maksudnya tetapi, sebagai model? Ya, sebagai model yang ada perincian untuk membetulkan, menambahbaikkan. Sebab apa-apa pun sebenarnya itu adalah satu silibus ataupun cubaan untuk menafsirkan. Dia bukannya satu agama Allah Subhanahu Wa Taala nadinu bihi yang maksudnya tak boleh dikritik langsung. Dia adalah taksim ilmi sebenarnya. So dia boleh dikritik. Akan tetapi bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab yang mulakan, Ustaz? Bukan Syekh Muhammad mulakan. Pembahagian ni adalah pembahagian Hanabilah. Orang kata seawal Ibn Taymiyah. Sebelum Ibn Taymiyah. Sebelum lagi. Oleh Ibn Battah Al-Ukbari, salah seorang prominent Hanbali scholar. Okay. So, pembahagian tauhid kepada dua ataupun 3 ataupun apalah nama dan 4 dan sebagainya. Tapi pokoknya adalah ada tauhid yang dinamakan tauhid uluhiyah, rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ni adalah percaya Tuhan yang mencipta, mentadbir alam secara umum. Uluhiyah adalah tauhid dalam menyerahkan doa, seruan, sujud, cinta, takut, benci, harap, ibadah semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, premis itu premis yang pertama. Premis yang kedua adalah kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tauhid rububiyah. Ini kritikal. Ini masalah. Ini adalah satu hujah yang dangkal sebenarnya. Maksudnya dari segi tauhid rububiyah, musyrikun Quraisy dan kita sama. Ya, betul. Ini yang paling banyak kerap diulangi dan begitu yakin oleh Muhammad Abdul Wahab. Begitu yakin. Manakala yang beza adalah tauhid uluhiyah. Yang mana itulah yang tidak dilaksanakan oleh kebanyakan orang Islam zaman itu. Ini kata Muhammad Abdul Wahab. Dan Nabi datang untuk memerangi orang yang tidak melakukan tauhid. Nabi datang untuk memerangi orang yang tidak melakukan tauhid uluhiyah. Rububiyah tu dah tak ada masalah. Rububiyah tu tak ada masalah. So, menyebabkan Muhammad bin Abdul Wahab nak kata model dia dengan Nabi sama. Realiti dia dengan Nabi sama. Itu yang dia nak kata. Realiti yang dia hadapi dan apa yang Nabi hadapi sama. Masyarakat yang Nabi hadapi dan masyarakat yang dia hadapi sama. Bahkan Muhammad Wahab kata lebih teruk lagi. Dalam kitab-kitab dia, dalam Qawaid al-Qawaid Arba', dalam Kashfus Syubhat, Mufidul Mustafid, dalam risalah-risalah dia menyatakan sedemikian, bahkan lebih teruk. Asyaddu jahlan, asyaddu syirkan. Lebih besar kesyirikan daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih beriman daripada masyarakat itu. Kan? Sedangkan sebenarnya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang dangkal.
Kalau kita rujuk, even kita rujuk kepada Turath Ibn Taymiyah sendiri pun sekalipun. Ya. Dan modern Wahhabism sekalipun dah ada yang unsur-unsur criticize benda ni, iaitu musyrikin ada big problem also in rububiyah. Ya. Musyrikin ada big problem also. Ambil satu contoh senang. Hadis yang ada dalam kitab Tauhid sendiri, iaitu dalam masyarakat Arab dahulu tersebarnya pemahaman ataupun pemikiran yang hujan dinisbahkan kepada bintang sekian. Muturna binaui kada wa kada. Hujan kerana bintang sekian, hujan kerana bintang sekian. So para ulama menyatakan, even ulama Salafi sendiri yang moden dia kata, dalam kalangan masyarakat musyrikin ada kerosakan dalam rububiyah. Still ada kerosakan dalam rububiyah. Senang kata, Syekh Muhammad Wahab pemahaman dia ni bukan sekat dangkal, memang salah sebenarnya. Salah. Memang pembahagian yang salah, sebab dia menyalahfahami tauhid dan syirik sebenarnya. Dan ini ada dia punya sandaran ataupun dia punya base. Yang mana kita tak menafikan bahawasanya setiap orang yang copy akan ada dia punya version of dia sendiri. Betul. Kan dia memang mendulang asalnya daripada pemahaman Ibn Taymiyah. Itu satu benda yang tidak boleh disangkal. Ya. Sebab tu bila kita tidak boleh untuk menyangkal dapatan-dapatan Datuk Ayub Khan yang mengatakan ekstremism ada punca daripada Muhammad Abdul Wahab, and then Muhammad Abdul Wahab ada punca daripada Ibn Taymiyah. Kan? Orang pun cuba kata, oh, Ibn Taymiyah ni adalah orang yang damai dengan musuh dia. Yes, that is his approach. Itu adalah dia punya practical. But the idea never died. Yes. Yang mati adalah dia sendiri. Ya, dia dengan musuh dia, ada khenaya, benda makhluk dan sebagainya. Memang baik, betul. Tapi idea yang diwariskan tak pernah mati dan boleh dimodify oleh orang lain. Admired by other people and modified. So still lagi ada bau-bau dan unsur-unsur Taimian teologi yang mana ini tak boleh dinafikan. Pengkaji-pengkaji memang nampak benda tu. Kalau anda boleh kata, anda cuba nak mengatakan bahawa ada benih radikalisme dari segi akademik daripada Ibn Taymiyah, bukan dari segi praktikal. Bukan dari segi praktikal. Bukan dari segi praktikal. To be fair, bukan dari segi praktikal. So itu yang pertama berkenaan dengan rububiyah. Dan bila kita melihat bahawasanya orang-orang musyrikin sebenarnya mereka memang langsung tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala hanyalah mainan di mulut-mulut mereka. Hanyalah mainan. Hakikat sebenar-benarnya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Allah Taala kata, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka semua beriman kepada Allah, melainkan kalau ada pun mereka sekutukan Allah dengan nama-nama yang lain, yang mana kenapa jadi macam tu? Sebab haibah dan wibawa Allah tak ada dalam jiwa mereka. Tak ada langsung. Ada istighfaf, ada unsur merendahkan Allah, sabuddin, mencela Allah. Mencela Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubballahu adwan bighairi ilm. Janganlah cela berhala-berhala ketika awal dakwah, lantas mereka tergamak untuk mencela Allah Subhanahu. Jadi mana rububiyahnya di sini? Mana rububiyahnya kat sini? Kan? Mana rububiyah yang didakwa di sini yang katanya masyarakat sekarang lebih elok, lebih masyarakat dulu yang itu lebih baik, lebih elok dan sekarang lebih teruk. Mana di sini? Dan mereka pun tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung tidak ada pengagungan kepada Allah, dan mereka kata Allah ada anak. Kalau kita perhatikan selepas daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, selepas itu Allah Taala counter tentang kalaulah Allah Taala nak ada anak, kan? Allah Taala counter tentang anak. Itulah isu kemusyrikan orang musyrikin dalam surah Az-Zumar. Qul huwallahu ahad. Qul Allahu samad. So itulah yang kaum musyrikin dahulu. Kemusyrikan mereka, kalau kita baca kajian-kajian daripada Barat, yang mana kita tak boleh menafikan Barat memang ada satu yadutulah tangan yang begitu besar. Ini era mereka. Ini era mereka. Era mereka dalam kajian yang mana umat Islam sendiri menyia-nyiakannya, okey, tapi sekarang alhamdulillah sinar dah ada. Alhamdulillah. Bahawasanya musyrikin pagans waktu tu adalah tadakhul, maksudnya pinjaman-pinjaman ataupun asimilasi daripada paganism Rome, paganism Greek. So mereka saling ada kaitan. Mereka saling ada kaitan, dan antara perkongsian mereka adalah Allah ada anak. Yang mana itu takkan disebut oleh orang Islam zaman sekarang. Walaupun orang tu pergi ke kubur, istighatsah kat kubur, mereka tak akan kata Allah ada anak. Mereka tak akan kata Syekh Abdul Qadir Jilani Tuhan. Okay? Mereka tak akan kata Syekh Abdul Qadir Jilani Tuhan. Tak akan kata macam tu. Jadi mereka orang musyrikin dulu kata ini Tuhan.
Ini Tuhan-Tuhan kecil. Ini apa tu? Adalah Tuhan-Tuhan mini gods. Yes. Mini gods di sekeliling Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada independence. Ya, they are independent. They are independent. Sebab itu Allah Taala bantah. Ya. La yaduruhum wa la yanfa'uhum. Sebab mereka anggap itu memberi naf'at dan dhar. Ya. Itu memberi manfaat dan mudarat. Manakala orang zaman sekarang tidak ada orang, bahkan orang-orang yang jahil pun, itu pun dimaafkan orang yang jahil. Mereka akan begitu yakin dan tersemat dalam jiwa mereka memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu tersemat dalam jiwa mereka. Okeylah, kita nak kata mereka salah pun. Tapi apa hawa untuk mensyirikkan dia? Betul. Mengeluarkan orang daripada sunnah daripada sunnah bid'ah. Syai'un azim. Naam. Kata ulama salaf. Naam. Ini kan lagi mengeluarkan orang daripada tauhid kepada syirik. Naam. Lebih-lebih lagi. Bahkan kata para ulama memerlukan martabat ijtihad untuk takfirkan orang. Dan itu adalah kerja qadhi. Okey. Jadi itu yang pertama, berkenaan dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah. Ustaz, kita panjangkan sikit lagi Ustaz pasal rububiyah ni, sebab mungkin ada yang akan bertanya, tapi mereka tetap percaya Al-Khaliq Allah. Poin ini pun sebenarnya betul ke tidak? Atau mereka sebenarnya mempercayai bahawa ilah-ilah yang lain tu pun mencipta, tapi mencipta dalam domain dan realm mereka sendiri? Yang zahir daripada apa yang Al-Quran kata, mereka kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang cipta langit dan bumi, mereka akan kata, oh Allah. Ya. Satu Tuhan yang pernah mencipta, tapi Tuhan itu memerlukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain untuk meneruskan penciptaan, untuk meneruskan perbuatan, untuk meneruskan pentadbiran dalam realm kita ini. Okay. So itu adalah apa yang diyakini oleh orang musyrikin. Dan kita tidak terkejut. Memang ada model-model dalam agama-agama pagan dahulu yang mana Tuhan cipta dan Tuhan tak cara pun dengan dunia ni. Betul. Kan? Dan mereka cari dewa-dewa yang lain, dewi-dewi yang lain. Jadi poin yang penting yang kita nak kata di sini adalah dewa-dewa kecil ini dianggap mempunyai kuasanya tersendiri. Betul. Selain Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk membantu Allah. Qadiratun ala ta'thir. Boleh memberi kesan. Sebab itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan ada mentafsir kalimat la ilaha illallah sebagai tidak ada yang mampu memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tidak ada yang boleh ta'thir. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. So, dakwaan yang kata sebab memang tersebar dalam kalangan salafiyah, maksudnya makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Manakala Asy'ariyah al-kalam faham la ilaha illallah la mu'aththira illallah. Ini pemahaman tauhid yang silap dan salah dan bakal menyebabkan kepada kesyirikan. Kita katakan masya-Allah, sedangkan tafsiran tu warid daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ta'thir. Ya, qadirun ala ta'thir. Qadirun ala ta'thir. Maksudnya boleh memberi ta'thir. Mungkin anda boleh tambah sedikit ayat berkenaan idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Seolah-olah macam di situ ada kritikan kepada golongan musyrikun bahawa ilah pun yakhluk. Ya. Mereka ada kepercayaan bahawa ilah-ilah mereka yang kecil ni pun yakhluk. Yakhluk juga. Contoh ayat Zubab juga. Betul tak? Kalau mereka bersepakat untuk membuat yakhluqu dzubaban, mereka tak akan mampu. Kenapa Allah perlu nafikan benda ni? Betul. Sebab mereka ada kepercayaan. Cuma bahawasanya Tuhan mereka pun boleh mencipta. Boleh mencipta. Mungkin tidak mencipta langit dan bumi. Ya, tapi mencipta binatang ke, mencipta pokok ke, yang kecil-kecil lah. Betul. So adalah khaliqiyah kepada alihah mereka. Sebab itu kita katakan tadi, maksudnya Tuhan yang setkan alam semesta ni ex nihilo. Kemudian dia serahkan kepada ni, dia cipta sendiri dan ini memang bukan tauhid, bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid langsung. Kalau ikutkan takrifan orang-orang salafi pun maksudnya bukan tauhid, maksudnya boleh mencipta, boleh memberi ta'thir. So kita kena berterus terang, taksim ini seperti yang dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah bid'ah. Betul, itu adalah bid'ah. Taksim yang bid'ah di dalam akidah. Dan kita kena tekankan benda ni. Dan siapa yang betul-betul nak melawan bid'ah, mari sama-sama bersama dengan kami kita lawan bid'ah ni. Meskipun adalah rekod-rekod daripada salaf. Misalnya dalam mentafsirkan ayat surah Yusuf, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun", yang kata musyrikin dahulu mereka muqirruna bi anna Allah khalaqas samawati wal ard.
Tapi itu tak menafikan apa yang kita cakap tadi. Betul. Tak menafikan bahawa mereka juga percaya bahawasanya Tuhan-Tuhan mini ini, Tuhan-Tuhan kecil ini ada kuasa sendiri, boleh meneruskan penciptaan sendiri yang sama seperti Allah Ta'ala, yang boleh bawa mereka dekat kepada Allah sekaligus dalam tatanan Tuhan yang sama, ramai Tuhan. Jadi ini tak difikirkan oleh seorang Muslim. Kita deal sikit Ustaz dengan ayat ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Okey. Boleh dikata bahawa ini slogan utama lah. Ini ayat utama yang digunakan untuk menjelaskan tauhid uluhiyah dan bagaimana golongan sufi pada hari ini melanggar tauhid uluhiyah dengan melakukan syirik takrib. Mereka kata inilah takrib yang orang buat dekat kubur tu, takrib. Liqarribuna ila Allah ila zulfa. Sedangkan sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala kata ittakhazu min dunihi awliya. Ya. Kenapa tidak disentuh bahagian itu? Itulah masalahnya, sebab sepatutnya kita kena membaca sepenuhnya daripada awal. Wallazina taqadhu min dunihim awliya. Kan? Jadi, takkan Ustaz nak kata bahawa mereka tak baca Quran daripada awal sampai habis? Mereka baca Quran dari awal sampai habis, tetapi mereka nak fokus kepada apa yang mereka nak sahaja. Itulah sikap kami dahulu, Salafiyin. Itulah sikap saya dahulu. Kita nak kepada apa yang kita nak sahaja, dengan sangkaan ini yang menutup kesyirikan. Ini yang menutup pintu kesyirikan. Saddan li dzari'ati syirk. Menutup pintu-pintu kesyirikan. Akan tetapi kesilapan akademik, kesilapan intelektual, kekal kesilapan. Satu benda yang kecuaian daripada melihat wajah keseluruhan, imej keseluruhan dalil, kekal satu kesilapan. Apapun alasannya. Jadi ayat tu, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tengok tafsiran para ulama. Ibn Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz dia kata, sya'a bainal qaum, telah tersebar dalam kalangan kaum dahulu, musyrikun dahulu, al-malaikatu banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah yang akan bawa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan dekat tu sahaja sebenarnya yang menyebabkan manat kesyirikan. Ada akidah rububiyah tu. Ada akidah yang melawan sebenarnya. Ada akidah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu benda yang kita tak ada masalah. Rasulullah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para aulia yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi mereka itu semua lain daripada hakikat kesyirikan orang musyrikin dahulu. Mereka menyerahkan ibadah mereka kepada berhala. Dan mereka lagi satu iskal Ustaz, tarif ibadah. Ya. Mereka menyerahkan ibadah mereka kepada berhala. Kan? Beserta iktikad, beserta pengagungan hati. Semuanya kepada berhala. Tak ada satu bahagian pun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu bahagian pun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pun hanya sedikit. Pecisan diberikan kepada Allah. Allah pecisan. Sebab tu dalam kajian nama Allah dalam kalangan masyarakat jahiliah, nama Allah adalah nama yang pecisan. Nama Allah nama yang dibuat dalam sumpah, tapi dibuat sebagai salah satu nama dewa yang mereka tukar-tukar. Sekejap Al-Hubal, sekejap Wallat wal Uzza, sekejap Wallahi. Jadi sebagai satu sumpah yang mereka boleh mempermain-mainkan nama itu, kan, tak ada ta'zim, tak ada rububiyah. Okay? Jadi ayat itu perlu difahami dengan jelas, dengan keseluruhan, iaitu mereka ada unsur menyalahi rububiyah itu sendiri. Walladzina takhadhu min duni awliya, mereka mengambil selain Allah sebagai penjaga dan pemelihara dan penjamin. Min dunihi, selain Allah. Bukan ma'a pun kadang-kadang. Min duni. Selain Allah SWT. Ini mereka tak menggantung tawakul kepada Allah. Mereka tak gantung tawakul mujarrad kepada benda itu. Kepada benda itu. Anda boleh nilai sendirilah sama ada ini Wahabi celup ke ataupun yang dah lama dan benar-benar mendalami, yang sudah marinated lah senang kata. Dah marinated dengan aliran ini. So itu sebab kami memanggil saudara adik iman, sebab saya test dulu kan, kita nak periksa orang yang kita nak panggil ni sama ada dia betul-betul menguasai apa yang dia cakap. Dan Alhamdulillah kami melihat tanda-tanda itu, sebab kami tak mahu memanggil orang-orang yang semalam baru masuk, lepas tu hari ni dah tinggalkan, lepas tu kita kata oh ini adalah X sekian-sekian. Tidak, kita nak cari orang yang benar-benar melalui perjalanan itu dan ada cinta kepada perjalanan itu pada awalnya, jujur, sayang, dan kemudian berlaku dilema di dalam jiwa, pencarian, pengkajian, barulah
meninggalkan pada waktu itu. Alhamdulillah. Dan saya rasa mereka-mereka yang menyaksikan dengan jujur, dengan hati yang terbuka, akan melihat hakikat itu terpampang jelas daripada apa yang disampaikan oleh saudara Adim Iman. Dan kalau kita boleh panjangkan sedikit tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah ini, pesanan kita adalah baca tafsiran para ulama yang muktabar. Ya, betul, para ulama memang bahkan Imam Ar-Razi sendiri kritikal dengan budaya-budaya pemujaan kubur. Betul. Kita tahu benda Betul. Keras bahasa dia. keras, bahasa amat keras, kan? Dan bukan Ibn Abdul Wahab sahaja yang kritis dengan pemujaan kubur. Ulama-ulama lain pun kritis. Bahkan bukan daripada aliran Salafi pun, bukan daripada aliran Wahabi pun kritis. Tapi mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Ibn Abdul Wahab. Jadi pesanan kita adalah baca baca tafsir itu dengan satu bacaan yang menyeluruh, kajian yang menyeluruh, dan lihat kepada realiti masyarakat Arab berdasarkan dapatan-dapatan terkini. Saya jujur, saya kagum dengan dapatan-dapatan tentang tamadun masyarakat Arab, Arab kuno, Arab jahiliyah, before pre Islamic Arabic, yang didapati daripada ilmu kita melihat kepada tulisan-tulisan batu, ukiran-ukiran batu di Arab Saudi. Yang mana ini memberi kita pendedahan kepada bagaimana akidah masyarakat Arab ketika itu, bagaimana tamadun masyarakat Arab ketika, apa kepercayaan mereka. Dan ini semua pasti akan membawa kita kepada bahawa masyarakat Arab dahulu amat tidak mengenal Allah SWT sebenar-benarnya. So jangan berpada dengan nukilan buku ini. Sumulkan awak punya gapaian dan dapatan. Qul siru fil ard fanzuru. Lihatlah ke alam realiti, lihatlah ke alam dunia, lihatlah semua dengan kacamata yang kolektif. Dan semua ini saya dapat kalau kata buku ini, masing-masing ada tradisi buku, masing-masing ada tradisi of their kitab-kitab. Ini kalau kita bagi nukilan ini, mereka akan bagi nukilan buku itu. So ilmu ini bukan sekadar buku saja. Look kepada realiti. That into reality. Sahih. Terima kasih Ustaz. Jadi tadi Ustaz kata antara batu-batu asas yang membuka jalan Ustaz menerima unsur-unsur radikal ni adalah pertama sekali pemahaman tauhid dan syirik yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Apa lagi Ustaz? Selain pemahaman tauhid dan syirik, tadi Ustaz ada sentuh tentang konsep al-wala' wal-bara'. Ustaz ada sentuh beberapa konsep tadi, mungkin Ustaz boleh perpanjangkan lagi. Okey, daripada dia sebenarnya istimdad, maksudnya dia adalah perpanjangan daripada konsep itu. Bila kita percaya kepada tauhid rububiyah uluhiyah ni, kan? So kita akan kata orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah dan berdoa maksudnya menyeru, tawassul istighasah ni lah. Tawassul istighasah. Lebih kita fokuskan pada istighasah tu. Dan ada juga dalam kalangan ulama yang kata istighasah tawassul dalam bentuk istighasah. Memang itu ada. So sebenarnya pakiskanlah tawassul dan istighasah. So kita akan cenderung menganggap mereka sebagai musyrikun. Syirik yang bukan Islam lah, bukan syirik asghar, tapi memang akbar. Memang akbar. Syirik akbar. Memang. Ini tak perlu segan-segan lah. Kalau orang nak attack saya ke apa, tak payah segan-segan nak. Jangan nafi, don't deny. This is core kita punya ajaran dulu kita punya ni, kata kan. You deny, you putting yourself in trouble. Kan? Kalau awak deny, awak jadi sufi lah. Kan? Awak jadi sufi lah. Kan? Dia tak kafir kan. Di belah sana yang akan terang dia. Kalau Muhammad bin Wahab jumpa awak pun, dia dah lama dia kafir kat awak. Kalau tak cakap macam tu. Kan? Maksudnya orang yang istighatsah kepada sesiapa pun, bahkan Nabi SAW kafir. Kan? Orang yang istighatsah kepada Nabi SAW kafir. Kerana telah mengalihkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah SWT. So itulah dia iskal yang dinyatakan tadi, iaitu takrifan ibadah itu sendiri. Takrifan ibadah itu sendiri, yang mana kita ada dua aliran, yang mana satu aliran jumhur, majoriti ulama yang kata aliran ibadah ini dia adalah memerlukan kepada satu i'tiqad rububiyah dalam jiwa. Ini asas. Jadi i'tiqad rububiyah dalam jiwa. Manakala Ibn Taymiyah kata tak perlu ada rububiyah pun. Tak perlu. Ini memang berpunca daripada apa yang ditakrirkan oleh Allamah Ibn Taymiyah. Ibn al-Taqidi Ibn Taymiyah. Memang ini sirak yang masyhur, satu perdebatan yang masyhur, okay, antara dia dengan ulama zaman dia. Okey. Jadi pemahaman tentang ibadah ini, bila kita faham ibadah tu tak perlukan rububiyah pun. Ibadah tak perlukan rububiyah langsung.
Maksudnya orang yang seru kepada Nabi, orang yang seru kepada wali Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tanpa sebarang takwil. Dia tak etika rububiyah pun. Tak ada. Tak ada rububiyah. Tanpa sebarang takwil. Tanpa perlu tanya jahil ataupun tidak. Ni saya fokuskan kepada pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Okey. Sebab Ibn Taymiyah masih lagi secara praktikal dia ada memberi uzur. Walaupun bahasa dia pun kasar. Dalam Iqtidah Siratal Mustaqim. Ibn Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Bahasanya agak kasar juga. Dalam mengatakan majoriti orang telah mengikut jalan kesyirikan dan sebagainya. Tapi practically dengan orang-orang tu mereka masih lagi memberikan uzur Ibn Taymiyah. Bersama Al-Bakri, Risalatun fi raddi ala Al-Bakri, Risalatun fil Istighatsah. Dia memberi uzur kepada ulama-ulama zaman dia kerana kalian jahil, kata Ibn Taymiyah. Kalau ikut syarat Muhammad Abdul Wahab dah cukup syarat lah untuk dimurtadkan. Ya, dia cukup syarat untuk dihalalkan darah. Untuk dihalalkan darah. So Ibn Muhammad Abdul Wahab, kita nampak dia tak ada benda tu. Dia tak ada memberi kejahilan atau memberi takwilan, memisahkan antara rububiyah uluhiyah. Tak ada. Kan? Lagi satu, dia tidak memisahkan di antara rububiyah dan uluhiyah. Of course, dia ikut Ibn Taymiyah. Yang kedua problem, dia tidak memberi uzur kepada orang yang jahil, kepada masses, kepada orang awam. Dia tidak memberi uzur kepada orang awam. Yang mana orang awam ini, mereka supposed to be orang awam ni, mereka ada pemisahan itu. Mereka nak Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Mereka nak Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mereka pergi kepada wali dan syekh sekian-sekian kerana mujarab. Kerana ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sayang mereka, kita pergi kepada mereka, kita beritahu supaya dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti ini, amalan-amalan seperti ini, doa mustajab dengan berkat tu Syekh, amalan-amalan seperti ini dianggap syirik akbar di sisi Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang mana sebahagian ulama dalam zaman dia mengatakan tak pernah ada ulama pun cakap macam ni, melainkan Ibn Taymiyah. Dan memang benar pun kan? Memang benar pun. Sebab itu Abdullah bin Fairuz, Muhammad bin Fairuz dalam kalangan Hambali di Al-Ahsa. Era Muhammad Abdul Wahab. Era Muhammad Abdul Wahab. Abdullah bin Abdul Latif. Diriwayatkan guru dia sendiri. Abdullah bin Abdul Latif, seorang faqih Syafi'i di Al-Ahsa. Yang mana diriwayatkan oleh Ibn Ghanam, Ibn Bishr, Muhammad Abdul Wahab pergi kepada Ahsa dan belajar mazhab Syafi'i dengan orang seperti Ibn Ghanam, Ibn Bishr ni musuh Syekh Muhammad Abdul Wahab, Ustaz? No. Dia adalah Wahabi pekat dan endorse Muhammad Abdul Wahab sendiri. Sebab itu saya share dekat Facebook saya buku-buku dia orang. Ibn Ghanam, Husain bin Ghanam Al-Maliki, mazhab Maliki. Akan tetapi dia adalah seorang Wahabi yang kuat. Amat kuat. Dalam buku Tarikh Najid, Rawdatul Afkar wal Afham oleh Ibn Ghanam. Ibn Bishr juga, tapi Ibn Bishr ada sikit lembut sedikit, walaupun kewahabian dia memang tidak boleh dinafikan, dia disangkal. Dia ada lembut sedikit. Dah macam second wave, Ustaz? Ya, gelombang kedua. Sedikit. Nak pergi ke second wave pun taklah. Cumanya nak katanya tak pernah dilakukan oleh, tak pernah diperkatakan oleh ulama sesiapa pun kecuali Ibn Taymiyah. Dan Ibn Abdul Wahab copycat Ibn Taymiyah. Copy Ibn Taymiyah. Dan memang betul pun. Ulama mazhab Syafi'i bukannya cakap kerana perseteruan di antara Syafi'i dengan Hambali yang lama. Sebab Syafi'i Hambali memang ada perseteruan yang lama. Sejak fitnah Hanabilah lagi. Memang ada perseteruan. Disambung era Ibn Taymiyah. Sambung oleh Subki lawan Syafi'i. Taj Subki lawan Taqiyuddin Ibn Taymiyah. Itu memang kita tahu. Memang perseteruan. Ahmad bin Ali Al-Qabbani mula dalam Faslul Khitab menyerang Ibn Taymiyah. Menyerang Ibn Abdul Wahab. Menyerang Muhammad bin Wahab. Abdullah bin Abdul Latif Al-Ahsa'i serang Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kata tak pernah. Ibn Afaliq dalam ini tadi saya sebut Syafi'i. Ibn Afaliq Hambali. Dalam Tahakum al-Muqallidin. Ibn Afaliq Hambali. Diserang Ibn Taymiyah, dia kata tak pernah ada orang faham macam ni. Ni bid'ah. Tak pernah ada orang faham macam ni, dan betul pun. Ibn Taymiyah dan Muhammad Abdul Wahab ini membawa satu benda yang tak pernah ada orang tahu. Mensyirikkan orang yang pergi ke kubur, mensyirikkan orang yang pergi bertabarruk ataupun bertawassul atau beristighatsah di kubur. Sedangkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang yang lagi tinggi martabat dalam mazhab Hanbali, dalam risalah fi tahrim an-nazar fi kutubil kalam. Ibnu Qudamah sebenarnya mana kita tahu, dia adalah seorang mufawwid. Dan ada lontaran-lontaran tajsif kepada beliau. So dia tulis risalah fi tahrim an-nazar fi kutubil kalam. Dia kata
Buku tu melarang tengok kita kalam, tapi buku tu kalau kita tengok pada halaman ke-40, tak silap saya, dia kata di antara amalan-amalan yang ahli sunnah buat adalah menziarahi maqabir dan masyarakat untuk tabarruk, dan di sisi orang saleh terpecahlah segala kesusahan, mustajablah segala doa dengan berkat mereka. Dia seperti ini. Kalau kita bawa sekarang, dan saya pernah bawa dalam status saya, Hanabilah dan kubur, orang semua pakai kata dah jadi kuburi ke Ustaz Adam kata. Dah jadi pembela syirik. Dia tak perasan dia mengkuburikan siapa sekali. Dia tak perasan dia mengkuburkan siapa. Tak perasan dia mengkuburkan siapa. Bahkan Ibn Taymiyah sekali, kalau kita lihat dalam Iqtidah Siratal Mustaqim tu, ada kalam-kalam dia yang saya meremang lu rumah Wahbi kalau baca. Ya, betul. Dua-dua lah. Ibn Taymiyah Ibn Qayyim. Kan? Ibn Taymiyah Ibn Qayyim dua-dua. Ada benda yang saya sharekan pun tentang kasyaf, tentang apa orang itikad orang kepada Ibn Taymiyah. Orang tak percaya. Maksudnya Salafi dia akan deny, tak adalah macam tu, tak adalah macam tu, Ibn Taymiyah tak cakap macam tu. Kalau Ibn Taymiyah cakap pun kita takkan teragak-agak untuk kata itu salah. Oh, dia setakat bukti salah je lah. Dia tak berani nak bagi lebih. Kita takkan teragak-agak kata salah. Kerana apa? Kerana mindset yang dia orang letak, ini dah betul. Tak ada apa-apa yang boleh cabar benda tu. Nothing can challenge that. Anda terbaca beberapa bahagian dalam Iqtidah Siratal Mustaqim ni, Ibn Taymiyah sebut bahawa kadang-kala orang yang pergi minta dekat kubur Rasulullah ni, Nabi jawab, ijabah itu daripada Rasulullah. Ibn Taymiyah tulis, ijabah itu daripada Rasulullah. Tapi dia kata, ini bukan perkara yang kami sebutkan dalam kitab ni. This is not the thing that we are mengatakan syirik, apa semua, bukan. Dia kata benda ni hak. Dan perkara ni berlaku kerana, Ibn Taymiyah katalah, ini teori dia, kerana dibimbangi, kalau tidak dijawab, dia boleh merosakkan iman orang yang minta. Cuba bayangkan, Ibn Taymiyah memberi justifikasi. Walaupun dia kata benda tu bidah. Benda tu jangan buat. Allah tak suruh, Nabi tak suruh. Tetapi justifikasi tersebut, kalau saya tutup nama dia, orang kata kuburi. Sebab apa Ustaz? Sebab apa? Ibn Taymiyah sendiri tak dapat lari bahawa benda tu mutawatir. Sah. Tak boleh. Sebab tu orang kata mensyirikkan orang yang minta tolong kepada Nabi, semata-mata minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata minta tolong. Ini benda tak pernah dilakukan oleh para ulama. Dan itu adalah bid'ah, seperti mana yang Ustaz kata. Bid'ah. Dan ulama kata, bukan Ustaz Nodros sahaja cakap. Kan? Itu adalah bid'ah. Itu adalah benda yang tak pernah difatwakan oleh siapa-siapa para ulama. Bahkan telah diketahui para ulama salaf melaksanakannya. Jadi implikasinya Ustaz, bila Syekh Muhammad Abdul Wahab mensyirikkan perbuatan istighasah tersebut, tawassul, istighasah secara khusus, dan dia mengkafirkan orang yang tidak mensyirikkan perkara tersebut. Ya, betul. Maka secara tidak langsung, luzum dia adalah majoriti lah. Majoriti umat Islam itu dikafirkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Betul. Bagaimana mereka mengelak daripada luzum ini Ustaz? Macam mana dia orang? Satu Ustaz, benda yang kita nak tahu. Ibn Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab tak bagi uzur jahil pun, uzur bil jahil. Diorang kata ada. Bagaimana Ustaz respon kepada beberapa kalam dia yang seolah-olah macam dia kata dia inconsistent. Barangkali perkataan itu disebut pada awal-awal fatrah, pada awal-awal dakwah ni. Seperti mana kita tahu, awal dakwah Muhammad Wahab, dia adalah orang yang pendakwah, sebagai seorang pendakwah, belum pegang politik lagi. Bila Muhammad bin Saud di pemerintah oleh Dir'iyah memberi mandat kepada dia, bersama-sama Ali Saud dan Ali Sheikh bersama-sama bentuk First Saudi State. Waktu tu kita nampak dia punya tembelang sebenarnya. Waktu tu. Sebelum ini dia tak ada apa-apa kuasa. Bila dapat kuasa jadi lain. Yes, bila dapat kuasa, that is theopolitical. Sebab tu dari segi akar tu dah kena cabut dulu sebelum sebahagian pihak ni dapat kuasa. Betul. Seperti itu. Jadi mereka tidak memberi apa-apa uzur jahal. Orang kata Syekh Abdul Wahab kata ma'adallah, saya mengkafirkan orang yang beribadah di kubur Ahmad Al-Badawi dengan Abdul Qadir Jilani yang jahil. Ma'adallah, subhanaka hadza buhtanun azim. Dia kata maksudnya Allah ini pendustaan yang cukup besar. Kita katakan what you say it's not inconsistent apa yang awak buat. Sebab kata anak cucu dia, sebab tu Muhammad bin Wahab, penonton sekalian, nak faham Muhammad bin Wahab, awak jangan tengok kepada perkataan dia saja. Awak kena tengok dia punya praktikal dia sepanjang dia menghantar surat dan dia melegitimatkan, menjustifikasikan penaklukan Muhammad bin Saud dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud sepanjang melebarkan negara Saudi yang pertama.
Menyebar ke Islam. Ya, menyebar ke Islam, betul. Bab kata Ibn Ghanam, ayat dia menyebar ke Islam. Intasarul muslimin, betul, dan kami mengambil ghanimah daripada musyrikin. Innalillah. Jadi, dan juga tuan-tuan, kita kena tengok buku-buku cicit-cicit dia. Cucu-cucu dia. Abdul Rahman bin Hasan, Ishaq bin Abdul Rahman, Abdul Latif bin Abdul Rahman. Semua ini adalah immatud da'wah Najdiyah, yang mana mereka menjelaskan dan mengukuhkan, menyokong, menjelaskan, memperincikan lagi apa sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab nak. Mereka yang paling berautoriti lah untuk menjelaskan apa yang maksud Syekh Muhammad Wahab. Paling berautoriti. Awak jangan tengok orang dengan semata-mata pujian. Okey, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi puji dia, Syekh Wahyu untuk kritik dia. Syekh Wahab Zuhaili kritik. Okey, kita hormat orang-orang seperti itu, masya-Allah, dengan pujian mereka, sangka baik mereka. Tapi betapa banyaknya sangka baik yang merugikan kita. Ya. Berapa banyak sangka baik yang merugikan kita. Kalau rugikan sikit-sikit tak apa. Ya. Tapi ini merugikan bukan setakat akidah, darah. Ya. Kita boleh terima orang tu berbeza akidah dengan kita. Tapi kita tak boleh terima kalau orang tu nak menumpahkan darah kita. Boleh terima. Tapi tak boleh terima kalau tumpah darah. Sahih. Tak boleh. Nabi SAW, hadis yang dhaif, Ibnu Umar kata sendiri, tengok kepada Kaabah, Nabi Rasulullah kata, betapa engkau ni suci dan mulia di sisi Allah SWT. Tapi darah seorang mukmin lagi agung di sisi Allah daripada engkau, hai Kaabah. Ibnu Umar sebut macam tu. Rasulullah diriwayatkan cakap macam tu. Jadi, hadza amrun azim. Urusan yang begitu besar. Kalau diorang kata Muhammad bin Abdul Wahab memberi uzur kerana kejahilan, tak. Itu hanya perkataan luaran semata-mata. Sebab di sisi mereka, kata Abdul Latif al-Syekh dalam Misbah Az-Zalam fi maftara ala al-Syekh al-Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman, khas untuk mempertahankan Syekh. Abdul Latif, cicit dia, Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab tu kata Ustaz Adam dia maksudnya macam tak belajar, tak tengok, tak dangkal. Kita kata Masya Allah, kalian saksi bahawa saya mensyarahkan buku-buku tu, syarahkan Usul Salasan wa Qadhi Islam. Mungkinlah ilmu saya tidak setinggi orang-orang yang kalian betul puji dan sanjung, akan tetapi kalian ada mata untuk lihat benda ni. Abdul Latif Abdul Rahman kata maksud hujah di sini adalah kullu man balaghahul Quran faqad qamat alaihi hujjah. Setiap orang yang sampai Quran kepada dia, sampai ayat Quran dengar aja Bismillahirrahmanirrahim, walaupun tak faham, wa illam yafham, sekalipun tak faham, kata Abdul Latif. Itu maksud hujah di sisi mereka, Ustaz. Kalau saya nak tahu, itu maksud hujah di sisi mereka. Jadi tak ada unsur-unsur penjahat. Unsur lagi dahsyat daripada ISIS. Yes, lagi dahsyat daripada ISIS. ISIS pun ada pecah-pecahan dia. Jadi unsur penjahat hanyalah famous dalam tradisi Nazdi on the third wave. Oleh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. As-Sa'di, pengarang Taisir Karim al-Mannad. Dan dibawa oleh Ibn Uthaymin. Itu pun kalau tokoh-tokoh sekarang nak bawa, semisal Syekh Utsaimin, nak bawa Sultan Umairi, nak bawa, pasti geng-geng Salafi yang Madaqilah Jamiah yang betul-betul tidak dengan dakwah Najdiyah ni cair. Ini Murji'ah, ini pro syirik kuburi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalam kalangan Salafi pun. Jadi tak ada pun isu memberi jahil kepada dalam kalangan mereka. Okey. Itu satu, mensyirikkan orang yang mujarrad minta tolong, istighatsah tu minta tolong, talabul ghawth minta tolong. Kan minta tolong. Kalau kita kata itu syirik, banyak ulama sejak ulama salaf sampailah sekarang memang dah syirik belaka. Kalau awak konsisten, awak berani, be like one lah, maksudnya jadi macam orang yang konsisten, berani, sesatkan Abu Hanifah, sesatkan tokoh-tokoh dahulu, kan, konsisten. Tapi tak untuk orang ni syirik sebab dia musuh kita. Tapi untuk ulama-ulama dulu, itu kesalahan yang kita kena tutup, yang kita kena jangan sebarkan. Kita kalau nanti takut pecah tembelangnya dalam tuduhan masal, tuduhan rambang kepada umat Islam. Malas untuk memperincikan dan memperdalamkan kes. Ustaz, bila anda dengar macam ni, entah pada waktu tu sedar tak bahawa you are going against jumhur, bahkan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah sepanjang sejarah. Jadi boleh tak, betul tak kalau anda kata
ada unsur suka kepada macam kata tadi Khalif Tu'raf ataupun gharabah hadis apa badal Islamu ghariban, Of course. yang kecil itulah yang Saya betul. boleh pastikan sebab itu subur dalam tulisan-tulisan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Bahkan ini ambilannya daripada Syekh Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Dalam Nuniyah ada, dalam Ilamul Muwaqqi'in. Masyarakat kini telah tersebar dengan syirik, telah terjebak dengan syirik, dan yang tauhid adalah yang sabah, yang kecil, iaitu kelompok kita ini yang menegakkan tauhid dan athar salaf. Fatuba lil qurba. Tutuba lil ghuraba. Ini memang ada dalam tulisan-tulisan Ibn Qayyim, dan memang subur dalam risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. So apa nilai ijma' ulama Ustaz? Macam bila ulama jumhur dah Tak sepakat, ada, tak ada nilai. mereka kata itu bertentangan dengan dalil. Kalau berhujah dengan jumhur, ijma' dan nukilan fuqaha sebagainya, itu syirik. Sebab tu saya baru share tadi kat Facebook nukilan daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab daripada Tarikh Khandam, surat dia kepada Abdullah bin Isa, Qadhi Dir'iyah ketika itu. Dia kata, wa min adillati Syekhul Islam, di antara dalil Syekhul Islam, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil, orang Yahudi dan Nasara mengambil pendeta mereka sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata, waqad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'immatil lati ba'dahu. Rasulullah dan para imam selepasnya telah mentafsirkan alal ladzi tasumunahu fiqh. Pada benda yang mana maksud Rasulullah SAW tafsirkan tu dan para imam tafsirkan, benda tu sebenarnya yang kamu sekarang panggil fiqh, iaitu taat kepada fuqaha, nukilkan ijma' misalnya. Bila terang-terang dah bertizah dengan dalil, jangan taat kepada fuqaha, kerana itu adalah satu kesyirikan seperti mana yang disabdakan Rasulullah. Bukankah mereka menghalalkan perkara yang haram? Bukankah mereka mengharamkan perkara yang halal? Lantas kalian ikut? Adi bin Hatim kata, ya, fadzaka yatakhawun. Itulah dia mengambil ruhban, ahbar sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamakan dua tu. Tak ada nilai bagi fiqh, tak ada nilai bagi kutub mutaakhirin, tak ada nilai bagi ijma', tak ada nilai bagi ilmu fiqh sekalipun. So ini Ibn Afaliq Al-Hambali mula-mula dalam Tahakkul Muqallidin. Sebab isu dia bukan sekadar pada syirik dan sebagainya. Mungkin ada sebagai rakan-rakan yang okey dalam bab syirik itu kita tahu, tapi kita nak mencairkan salafism ni, wahabism ni dengan belajar mazhab Syafi'i. Saya adalah antara salah seorang tu. Maksudnya Wahabi nak belajar mazhab Syafi'i untuk neutralkan dan menjaga nama baik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Usaha ni memang dilaksanakan even di Malaysia dan rakan-rakan di Indonesia pun. Saya katakan, taqillah habibi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak neutral ataupun memperbaiki image orang yang tak pun nak memandang baik benda yang kita nak belajar. Ibn Afaliq mengkritik bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab mengkritik pembahagian taksimat dalam fiqh sebagai satu benda yang tidak ada dasar, sebagai benda yang keliru, sebagai benda yang salah, dan bid'ah, dan wajib untuk reconstruct, merombak balik sistem fiqh, sistem pengajian fiqh. Jadi dakwaan ni mengatakan dia ni ada mazhab macam mana Ustaz? Mazhab ikut suka dia. Hambali yang ikut suka dia. Kalau dia kata, oh, Mu'tamad Hambali berselisihan dengan dalil, maksudnya berselisihan dengan Ibn Taymiyah dengan pandangan dia. Betul tak? So dia lebih kepada Taimi lah Ustaz? Lebih kepada Taimi dan Wahabi lah. Taimi dan Wahabi. Yang mana ulama-ulama Hanabilah yang memberi iktinaq dengan Ibn Taymiyah pun seperti Alama As-Safari ni Al-Hambali pun kritik Ibn Abdul Wahab, kritik Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Ajwibah Najdiyah, As-Safari ni mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab atas pemahaman-pemahaman yang salah dalam bab takfir, dalam kemelampauan dia, menumpahkan darah umat Islam. Jadi orang-orang yang memberi iktinaq dan fokus kepada Ibn Taymiyah pun dilihat berlepas diri daripada mereka. Abang dia sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab, dalam risalah dia menjelaskan Sawa'iq al-Ilahiyah, menjelaskan bahawasanya dia salah guna Ibn Taymiyah. Dia salah guna Ibn Taymiyah. Kan? Jadi kita boleh nampak bukan sekadar sentimen orang yang benci Ibn Taymiyah semata-mata, tapi memang there's something wrong. Even warga Taimi pun see that, have saw that. Apa daya tarikan sebenarnya Wahabi ni Ustaz? Selain yang Ustaz kata tadi tu, dia baru, dia adalah satu seruan yang tak pernah dengar selama ni, dia ada unsur gharabah dekat situ. Boleh tak kalau
Betul tak kalau pada pandangan Ustaz, dia ada simplicity dekat situ. Yes, simplicity. Dia simple. Sebab Ana baca buku Syekh Abdul Wahab, Ana baca juga buku yang kritik dia. Satu benda yang Ana nampak striking adalah buku-buku ulama yang kritik dia ada complexity, Ustaz. Yes. Dia kompleks, dia ada usul, dia ada argument, mantiki. Yang mana kalau kita bagi buku-buku ni kepada kebanyakan mengikut Syekh Abdul Wahab, yang simpletons, not the scholars, diorang akan susah nak faham. Dan bila susah nak faham, dia kata ini bertentangan dengan Islam yang sepatutnya mudah. Betul. Ad-dinu yusrun. Betul tak Ustaz? Dekat situ ada kesalahfahaman mereka. Betul. Bukan setakat isu tauhid ke apa, isu syiar salafiyah pun sama. Maksudnya, apa kalam-kalam ni? Sebab susah. Sebab susah. Jadi, yang benar tu semua kena senang. yes, yang benar semua kena simple. Mesti basit. Mesti simple. Sebab tu usul fiqh pun Usul ada fiqh yang pun tolak. bila fiqh dah tolak, apa lagi usul fiqh? So, that simplicity yang menarik minat orang. So kemalasan berfikir lah sebenarnya kalau kita pergi ke Kemalasan belakang. berfikir. So, dakwaan kata ini adalah satu enlightenment, ini adalah satu kebangkitan, ini satu tajdid. Tak tajdid pun sebenarnya. Tajdid atas dasar apa sebenarnya? Apa yang baru yang dibawa? Apa yang Sumbangan sebenarnya. Yes. Kita nak tahu. Apa sumbangan yang dibawa? Melainkan massacre. Maksudnya pembunuhan, pembantaian. Dan selepas itu pergaduhan. Yes, pembantaian di Al-Ahsa, pembantaian di Qatif, pembantaian di Karbala. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi daya tarikan melainkan itu? Itu saja, simple. Simple dalam memahami, simple dalam menghukum. Dua benda. Ayuh. Itulah yang orang suka. Ini kuburi ni. Dan merasa betul ke atas majoriti. Yes, mereka rasa senang tu adalah benda yang tenang bagi mereka. Sedangkan kita kata no. Ada benda yang pada hak awak okeylah senang awak faham, bagus. Tapi you jangan override benda-benda yang lain. Misalnya akidah bagi orang awam, yes, simple, betul. Yeah. Tapi untuk menghukum orang, menilai orang, bercakap pada perbahasan yang tinggi, it's not that simple. Bukan seperti itu. Kalau tak, kita akan jumpa orang yang macam tu lah. Yang maksudnya macam melukut di tepi gantang. Baca, maksudnya menuduh orang lain tak faham, dia pun tak faham. Menuduh orang lain tak pandai, dia pun tak pandai. Membodohkan orang, dia pun tak sedar diri dia bodoh. Kan? So, itulah dia. Generasi yang dilahirkan oleh bukan setakat mereka saja, aliran-aliran bersahabat, tapi bagi pihak saya, model aliran seperti ini melahirkan generasi yang malas berfikir, mudah menghukum. Yes. Itu amat ketara dalam kalangan generasi muda seperti saya. Bahkan saya rasa contoh yang saya bawa ni pun Ustaz mungkin agak terkejut. Baru-baru ni saya ada berbincang dengan salah seorang yang mengaku pernah belajar dengan salah seorang tokoh. Dan tokoh itu pun Ustaz pernah berguru dengan dia. Saya bincang di isu majaz dalam Al-Quran, isu ta'wil. So dia nafikan susah, dia kata tidak ada majaz. Tidak ada majaz. So saya bawalah contoh apa, hatta yatabayyana lahumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sahabat ini mukhlis, orang yang baik, orang yang ikhlas. Saya bukan nak menghina dia ataupun tidak, tapi saya jujur terkejut besar dan kawan-kawan saya pun terkejut besar. Apa dia kata? Itu pun sebenarnya tidak boleh diambil majaz. Kita kena ambil secara zahir, kena pakai benar. Dan bila saya tanya dia, adakah awak buat perkara itu sampai hari ini? Dia kata, ya, saya gunakan teknik itu sampai hari ini. Jadi saya tanya, apa masalah dengan majaz? Dia kata, tak mungkin Allah bercakap dengan bahasa kiasan. Sebab, kalau kita rujuk Ibn Taymiyah, mengatakan taghut, kan? Al-majaz ni, salah satu pandangan dia, taghut. Bila kaji-kaji lagi dalam, mereka kata bahawa majaz ni pembohongan. Kizib. Kenapa kizib? Sebab dia tidak simple. Yes, of course. You have to think. You have to. Dia benda yang kita harus faham. Maksudnya, itulah dia sifat khawarij yang Allah Subhanahu Nabi SAW nyatakan, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajira, la yujawizu taraqi. Yani ni tak bergerak, tak ni bergerak. Pun ni tak masuk. Maksudnya mereka tidak memahami dan tidak mahu memahami, tidak menggerakkan akal untuk memahami. Jadi semua ini merupakan satu penggerak kepada satu fenomena sekarang yang merancakkan Wahhabism dan meminatkan orang kepada Wahhabism dan menutup semua kesalahan Wahhabism di belakang.
mereka malas untuk membaca lebih, mereka malas untuk pergi kepada sumber premier Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Dan Durar As-Saniyah, dalam Tawarikh Najid, mereka malas. Dan bila ditunjukkan, mereka akan tutup. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, meletakkan telinga mereka, tangan mereka di dalam telinga mereka. Itu pun majas juga tu kan. Maksudnya takkan meletakkan apa tu, tangan dalam telinga kan, maksudnya jari jemari lah kan. So apa tu, dan meletakkan dalam kepala mereka, no, we have something that we have, percaya macam ni, mustahil berbeza seperti itu. Jadi di mana unsur-unsur tinggikan dalil, tinggikan bukti yang digahkan selama ini? Tak ada pun sebenarnya. Tak ada. Kalaulah Saudi ni tak jumpa minyak, Ustaz, rasanya gerakan ataupun aliran Wahabi ni akan berjaya tak disebarkan ke seluruh dunia? Bagi Ustaz. Tanpa menafikan bahawasanya mereka mempunyai minyak yang ditemui pada tahun 1930 pada era Al-Malik Faisal, Al-Malik Khalid, Al-Malik Saud. Mereka ketika itu mereka mempunyai kekayaan. Ketika itu mereka mempunyai kekayaan dan mereka menghantar pendakwah-pendakwah ke seluruh dunia, mendanai dan membiayai dan sebagainya. Kalaulah tak ada benda tu dan tak ada modern Wahabism yang cairkan. Okay. Sebab Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, Raja Mamlakah Al-Arabiah Saudiah, kerajaan Saudi yang ketiga,